Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam siri kedua, masih bab pertama dalam matematik tingkatan 4 KSSM, iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita akan lihat dulu standard kandungan 1.1 fungsi dan persamaan kuadratik. Kemudian standard pembelajaran ada dua, 1.1.3 iaitu menyiasat dan membuat generalisasi tentang kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik. Kemudian yang kedua, 1.1.4 membentuk fungsi kuadratik berdasarkan suatu situasi dan seterusnya menghubungkaitkan dengan persamaan kuadratik. Okey, mari kita lihat apakah kesan perubahan nilai A, B dan C terhadap graf fungsi kuadratik itu sendiri ya. Okey, didapati bentuk graf akan berubah apabila nilai A berubah. Di sini dapat kita perhatikan semakin kecil nilai A, semakin lebar lengkuk graf fungsi kuadratik dan sebaliknya. Okey, nilai A1 diwakili oleh graf yang berwarna hijau, manakala A2 untuk graf yang berwarna sedikit ungu ini. Okey, jika dilihat graf yang berwarna hijau lebih lebar daripada graf yang kedua. Untuk A1 kurang daripada A2. Begitu juga untuk graf yang bernilai negatif ini, berwarna hijau mempunyai nilai A-nya kurang daripada nilai A yang kedua. Jadi, boleh kita simpulkan di sini nilai A menentukan bentuk graf kita. Yang seterusnya, kedudukan paksi simetri berubah apabila nilai B berubah. Okey, kita lihat di sini untuk graf yang pertama, apabila A lebih besar daripada sifar, B lebih besar daripada sifar nilainya, maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri paksi Y. Sementara apabila B nilainya kurang daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kanan paksi Y. Begitu juga jika nilai B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah berada pada paksi Y itu sendiri. Okey, untuk graf yang mempunyai nilai A yang kurang daripada sifar, nilai B lebih besar daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kanan paksi Y seperti rajah di bawah ini. Jika B nilainya kurang daripada sifar, maka paksi simetri akan berada di sebelah kiri paksi Y. Okey, jika B sama dengan sifar, maka paksi simetri ialah paksi Y itu sendiri. Jadi, nilai B ini akan menentukan kedudukan paksi simetri. Okey, seterusnya kedudukan paksi Y berubah apabila nilai C berubah. Jadi nilai C ini akan menentukan kedudukan pintasan Y seperti mana yang kita boleh lihat dalam rajah ini, kedua-dua rajah ini ya. Okey, mari kita cuba soalan ini iaitu fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah c melalui titik A seperti di bawah. Hitung nilai c bagi setiap kes yang berikut. Okey, untuk titik A koordinatnya sifar 4. Bermaksud 4 itu ialah pintasan Y. Jadi C-nya sama dengan 4. Untuk soalan yang kedua, A sama dengan negatif 1, 3 untuk koordinat titik A ya. Okey, jadi yang ini kita tak boleh guna kaedah dalam soalan A tadi. Tapi kita perlu ganti nilai X dan Y dalam fungsi kuadratik tersebut. Iaitu begini. Okey, setelah kita gantikan dalam fungsi tu, so kita carikan nilai C. Ni tekan kalkulator je. So C nanti kita akan dapat negatif 1. Okey, baik. Seterusnya. Okey, untuk soalan yang berupa rajah, rajah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik Y sama dengan fx dan Y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. So, nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Okey, jika kita rujuk konsep di awal tadi, graf yang melebar mempunyai nilai yang besar, yang kecil, kurang daripada sifar. Jadi, kita akan keluarkan julatnya, iaitu sifar kurang daripada P atau kurang daripada 3.
Kerana apa? Kita akan berikan justifikasinya, iaitu oleh sebab bukaan bagi graf GX adalah besar, maka P kurang daripada 3. Jadi julatnya tadi bagi graf bentuk ini, iaitu P lebih besar daripada sifar. Jadi kita gabungkan tadi kedua-dua ketaksamaan tu menjadi sifar kurang daripada P kurang daripada 3. Okey, mari kita cuba untuk selesaikan soalan ini iaitu fungsi fx sama dengan x kuasa 2 tambah 7x tambah c melalui titik sifar 5. Okey, kalau kita nampak koordinat x tu dia tak ada nilai, iaitu nilainya sifar, dan kepada koordinat y tu ada nilai 5, maksudnya ini adalah pintasan y. Bila pintasan y-nya 5, jadi kita tak perlu masukkan nilai x tu kat sini pun tak apa. Kalau nak ganti masuk pun boleh, tak nak ganti masuk pun boleh. So kita dapat untuk jawapan C-nya ialah 5. Kalau kita nak gantikan, kita kena buat macam ni lah. 5 sama dengan 0 kuasa 2 tambah 7 kali sifar ni tadi tambah C. So dapat balik jawapan C tu 5. Okey, untuk soalan A. Soalan B. Okey, yang ini tak sama soalan macam tadi. Yang ini kita perlu ganti masuk dalam fx untuk nilai y koordinat kat sini. Kemudian untuk x kat sini kita gantikan dengan nilai 2. Jadi kita ganti kat sini negatif 3, 2. Okay, kita tulis semula 8 tambah C. So kita dapat yang ni adalah sifar kan? Jadi C jawapannya negatif 3. Okay, soalan seterusnya C. Okay, fx sama dengan negatif 2x kuasa 2 tambah x tambah c melalui pintasan y sama dengan 4. Soalan C ni lebih kurang sama dengan soalan A. Melalui pintasan y 4. Jadi kita dah tahu dah. Terus kita tahu C-nya sama dengan 4. Tak perlu buat kiraan ganti masuk tadi Okey, seterusnya rajah menunjukkan dua graf fungsi kuadratik y sama dengan fx dan y sama dengan gx yang dilukis pada paksi yang sama. Nyatakan julat nilai P. Berikan justifikasi anda. Okey, ini seperti contoh yang kita lihat tadi bahawa untuk graf fx, yang di sini lebih lebar bukaannya daripada graf gx. Jadi dapat kita kita simpulkan bahawa nilai P di sini adalah kurang daripada nilai 4 di sini. Okey. Jadi kita sebut kat situ julatnya ialah sifar kurang daripada P kurang daripada 4 kerana fungsi fx lebih besar bukaan, maka P kurang daripada 4. Bagi graf bentuk ni tadi, A-nya kurang daripada sifar, maka P lebih besar daripada sifar. Grafnya bentuk ini. Bukan bentuk ini dia grafnya bentuk yang ini. Ini A-nya kurang daripada sifar. Jadi P pun jadi lebih besar lah daripada sifar. Tu yang kita dapat julat yang ini. Okey. Seterusnya, rajah menunjukkan graf
fungsi kuadratik f(x) sama dengan kx kuasa 2 tambah 6x tambah h titik A 3, 14 ialah titik maksimum graf kuadratik ini. Soalan A diberi K ialah integer dengan keadaan negatif 2 kurang daripada K, K kurang daripada 2. Nyatakan nilai K. Okey, oleh kerana graf ini adalah graf negatif dan julat untuk nilai K tidak boleh lebih daripada negatif 2 dan kurang daripada 2. Bermaksud nilai K-nya ialah negatif 1. Perlu letak nilai negatif. Tak boleh ambil sifar ataupun 1. Kerana grafnya bentuk semasa yang bernilai negatif. Iaitu A-nya kurang daripada sifar. Okey, untuk soalan A. Soalan B. Dengan menggunakan nilai K daripada A, hitung nilai H. Baik, kita dah ada nilai K iaitu negatif 1 tadi. Kita akan gantikan dalam fungsi kuadratik ini. Dan kita akan gunakan titik A dalam fungsi ini untuk digantikan nilainya. So, fx kita ambil untuk 14. K tadi negatif 1. X-nya 3 kuasa 2 tambah 6 kali 3 tambah H. Jadi, sini 14. Masih lagi 14. Yang ini 3 kuasa 2, 9. So, negatif 9 tambah 18 tambah H. Negatif 9 tambah 18 berapa? Ya, 9. Jadi, 14 tolak 9. Okey, untuk dapat H. Jadi, jawapan H-nya ialah 5. Okey. Baiklah, kita teruskan dengan soalan C. Nyatakan persamaan fungsi kuadratik yang dibentuk apabila graf dipantulkan pada paksi X. Berikan jawapan dalam bentuk fungsi fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Okay, so kita bayangkan kita pantulkan keseluruhan garisan yang di atas ni kepada paksi X. Gitu. So, dia akan jadi K nanti, iaitu nilai A-nya dah jadi lebih besar daripada sifar. Oleh kerana itu, kita punya fungsi sekarang dah jadi positif lah A dia. Sebab K tadi nilai negatif 1 kan. So, positif jadi 1. So, X kuasa 2. Okay, untuk nilai 6 ni, okay, dia pantul ke bawah. Dia ambil nilai negatif 6X. Apa pula untuk nilai C tadi? C nilainya 5 kan. Tapi dah pantul ke bawah, dia akan jadi negatif 5. Okey, itu soalan C. Okey, seterusnya kita nak membentuk persamaan kuadratik berdasarkan suatu situasi. Okey, dapat kita ingat kembali bahawa fungsi kuadratik ditulis dalam bentuk fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Manakala persamaan kuadratik kita tulis dalam bentuk am iaitu ax kuasa 2 tambah bx tambah c sama dengan sifar. Okey, ini contoh pertama untuk membentukkan persamaan kuadratik berdasarkan suatu situasi, iaitu Encik Ganesan merancang untuk membuat dua jenis kad untuk digunakan dalam aktiviti kelab matematik. Ukuran bagi kad-kad tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Rajah pertama berbentuk segi empat sama, yang mana panjang dan lebar ialah x cm, manakala gambar yang kedua berbentuk segi empat tepat, lebarnya 2x tambah 1, panjangnya 2x tambah 1, lebarnya ialah x. Jadi, kita akan bentukkan satu ungkapan kuadratik bagi jumlah luas kedua-dua kad ini. Okey, dapatkan keluasan yang pertama, x darab x, dijumlahkan dengan x darab 2x tambah 1. Jadi, kita kembangkan. So, jawapan akhir dapat 3x kuasa 2 tambah x. Okey, mudah kan?
Okey, untuk soalan seterusnya, B, diberi jumlah luas kedua-dua kad ialah 114, bentuk satu persamaan kuadratik dalam sebutan X. Jadi kita gantikan L dengan 114. Kemudian kita susunkan dalam bentuk persamaan kuadratik. Okey, kemudian kita dah selesai lah. Okey, untuk yang kedua. Okey, rajah menunjukkan sebidang tanah dengan panjang X tambah 20 meter dan lebar X tambah 5. Okey, bentuk satu fungsi bagi luas tanah tersebut. Jadi, L sama dengan X tambah 20 X tambah 5. Jadi kita kembangkan dapat X kuasa 2 tambah 5X tambah 20X tambah 100. Kita permudahkan jadi X kuasa 2 tambah 25X tambah 100. Inilah ungkapan untuk luas. Okey. Seterusnya, jika luas tanah ialah 250. So, kita nak cari nilai. Kita akan mudahkan jawapan dalam bentuk ni. Okey, tadi kita dah kirakan L ialah X kuasa 2 tambah 25X tambah 100. Jadi, kita tukarkan L ni jadi 250. 2 tambah 25X, tuliskan semula sahaja. Jadi, kita nak bawa 250 ni ke sebelah sini. Jadi, kita tinggalkan kosong kat sini. X kuasa 2 tambah 25X tambah 100 tolak 250. Jadi, jawapan kita permudahkan. X kuasa 2 tambah 25X tolak 150. Atau kita boleh tulis begini. Jawapan sama saja. Okey? Soalan yang seterusnya, Aiman berumur 4 tahun lebih tua daripada adiknya. Hasil darab umur Aiman dengan umur adiknya adalah sama dengan umur bapanya. Diberi umur bapanya ialah 48 tahun. Dan umur adik Aiman ialah P tahun. Tulis satu persamaan kuadratik dalam sebutan P. Okey, umur adik Aiman ialah P tahun. Dan umur Aiman ialah P tambah 4. Bila kita darabkan kedua-dua umur ini, akan memperolehi umur bapa mereka iaitu 48 tahun. Jadi yang ini kita kena kembangkan. Dapat P kuasa 2 tambah 4P. Okey, kemudian 48 ni kita akan pindah ke sebelah kiri jadi tolak 48. Okey, so itulah jawapannya. So sekian saja untuk siri yang kedua. Harap boleh membantu murid-murid untuk memahami dengan lebih jelas tentang penggunaan persamaan fungsi kuadratik dan ungkapan kuadratik itu sendiri. Berjumpa lagi kita pada siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.